Assalamualaikum, tuan-tuan yang dah masuk tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Sebentar lagi kita start insya-Allah. Siapa yang dah masuk belum share, tolong share dulu tuan-tuan di FB masing-masing. Mudah-mudahan adalah sahabat-sahabat atau kenalan tuan-tuan yang dapat manfaat insya-Allah daripada program kita ya. Silakan jemput masuk. Jemput masuk siapa yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Jemput masuk. Silakan siapa yang dah masuk. Hari ini kita akan bahas ayat yang ke-19 ya tuan-tuan, 19 daripada surah Yasin. Silakan. Silakan jemput masuk tuan-tuan. Silakan jemput masuk. Silakan jemput masuk. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Kita bahas ayat yang ke-19 hari ini ya. Tuan-tuan yang dah masuk yang belum share tolong share. Dan kalau siapa yang ada berjanji ya untuk ajak sesiapa, boleh teks dia sekarang cepat-cepat. Ustaz Nasar dah ready dah. Ya, dia boleh sama-sama ikuti program kita ya. Siapa-siapa yang ada janji ya ataupun dah teks dengan saudara ke adik-beradik ke kawan ke untuk join program kita, tolong maklumkan pada mereka teks dia orang cepat. Jari kita start sekejap. Silakan siapa yang belum masuk tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan siapa yang dah masuk tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Siapa yang belum bagi tahu dengan kawan-kawan yang telah berjanji untuk sama-sama dalam program ni, boleh teks mereka sekarang, masih ada kesempatan lagi. Jomlah kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab. Sambil-sambil itu tuan-tuan boleh bagi tahu dengan kawan-kawan, ajak mereka bersedia untuk sama-sama ikuti program kita insya-Allah. So tuan-tuan, kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut di awal tadi, kita akan bahaskan ayat yang ke-19 ya daripada surah Yasin ya. Dan sekali lagi, siapa-siapa yang dah berjanji nak ajak kawan-kawan atau saudara mara join kita ni program ni supaya mata dekat dekat skrin ni jadi lebih ramai, bagi tahu dengan dia sekarang teks masuk sekarang. Ustaz Nasar dah start dah cakap ya. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-19 ya. Sebentar saya. Tuan-tuan kalau yang tak ada Quran di tangan pun tak apa. Tuan-tuan boleh join sebab saya share skrin. Tuan-tuan kalau belum share di FB tolong share ya. Ni ayat dia. Qalu ta'irukum ni ya. Sebentar saya baca. Tuan-tuan puan-puan semak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum. أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ kata Allah ya. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok apa makna ayat ni dulu ya. Mereka telah berkata kecelakaan itu ataupun kemalangan itu ataupun malang itu, sifat malang itu ataupun berasa malang itu ataupun apa kita panggil ya, malangnya itu ialah bersama dengan kamu. Ya, adakah jika kamu diberi peringatan? Maksudnya gini mereka berkata malang itu bersama dengan kamu. Malang itu bersama dengan kamu. Adakah jika kamu diberi peringatan? Macam ni kita nak sebut bal antum qaumun musrifun. Nanti kita tengok makna dulu, kejap lagi kita bahaskan bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum. Maksudnya gini tuan-tuan para rasul ataupun utusan itu berkata, kalau tuan-tuan tengok ayat yang sebelum ni, nanti saya tunjukkan nanti tuan-tuan boleh nampak apa maksud ayat ni. Kalau kita tengok ayat sebelum ni, kata-kata orang kampung ataupun orang dalam negeri tu gini tau. Ya, qalu inna tatayyarna bikum. Ni kata-kata orang kampung itu kepada para rasul yang datang tu Sesungguhnya kami ni telah pun mendapat nasib malang disebabkan oleh kamu wahai utusan. Ni kata orang kampung tu kepada utusan yang datang. Dahlah tak nak tolak, dahlah tak nak terima para rasul ataupun ajakan ataupun pengajaran daripada para rasul itu malah mereka memfitnah para rasul itu. Katanya apa? Kami ini bernasib malang disebabkan oleh kamu. Maksudnya kita dah bahaskan sebelum ni mereka cari-cari apa saja musibah pada negeri tersebut dan musibah itu akan dikaitkan dengan para rasul yang datang tu. Katalah ada satu tempat kemarau ke, ada satu tempat periginya kering ke apa ke kan. Jadi para rasul itu disalahkan dan menyebut memfitnah para rasul itu, mengatakan mereka dapat nasib malang disebabkan oleh para rasul tersebut. Kemudian ancam para rasul itu, kalau kamu tidak berhenti lain lam tantahu, kalau kamu tidak berhenti lanarjumannakum, kami akan rejam kamu, wala yamassannakum, dan kami akan beri kamu rasa daripada kami azab yang sangat pedih. Ini kata orang kampung itu kepada para rasul itu Jadi hari ini Allah mengajar ataupun Allah menjelaskan pada kita, ini ialah jawapan daripada para rasul tersebut. Para rasul itu kata apa? Ta'irukum ma'akum. Kecelakaan itu bukan ada pada kami. Malang itu bukan ada pada kami. Bahkan malang itu berada bersama dengan kamu. A'in dzukirtum. Adakah jika kamu diberi peringatan? Yang ini dia punya jawab dia dihilangkan. Kita kena fikir sendiri In tu kan jika, betul tak? In tu maknanya jika, tuan-tuan ni tak sini. In maknanya jika kan. Biasanya kalau perkataan jika, dia merupakan haraf syarat tau. Tahu tak syarat? Syarat ni macam ni tau. Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jika cikgu datang, nescaya murid gembira. Jika ayah balik, nescaya adik riang. Jadi dia ada jika, nescaya tu kena ada. Jadi jika, kalau, sekiranya, atau semua tiga-tiga tu sama kategori. Iaitu apa kita panggil? Haraf syarat. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa haraf syarat, dia mesti kena jawab, dia mesti kena ada. Tapi dalam konteks itu, saya pernah jelaskan pada tuan-tuan, kadang-kadang ada keadaan tertentu yang syaratnya saja ditulis, jawab tu kita kena fikir sendiri. Ini pun selalu terjadi dalam bahasa Melayu. Contohnya macam mana tahu? Katalah
main-main, tak nak belajar. Kemudian mak kata, besok kalau awak gagal, tak cakap pun. Tapi budak tu kena fikir sendirilah, kena cubit ke, kena rotan ke, kena apa tu, kena denda ke, tak kira lah. Jika awak gagal, awak belajar, awak main-main kan. Kalau awak gagal peksa, cukup je. Jawabnya apa mak? Jangan tanya itu, memang kena ping. Jadi dalam Quran kadang-kadang ada kaedah itu digunakan. Dia letak syarat saja, tapi jawabnya kita kena fikir sendiri. Tuan-tuan tengok sini. Jika tu ada, tapi jawabnya mana? Macam ni. Adakah jika kamu diberi peringatan? Adakah jika kamu diberi peringatan? Kenapa? So jawabnya yang kita boleh fikir ialah, adakah jika kamu diberi peringatan, kamu nak kata kami pula yang membawa malang? Itu mungkin antara perkataan yang kita boleh fikir. Tuan-tuan tengok lagi sekali. Para rasul itu berkata, malang itu, celaka itu atau kecelakaan itu sebenarnya bersama dengan kamu. Adakah jika kami beri kamu peringatan? Kenapa? Ada jika ni mesti kena ada dia punya jawab dia. Adakah jika kami beri kamu peringatan, kemudian kami pula yang membawa malang? Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan kena fikir sendirilah apa dia punya tu. So memang ada kaedah tu. Kan saya sebut tadi, bahasa Melayu pun kadang-kadang ada juga. Mak ke cikgu ke selalu beri peringatan itu kan. Tapi dalam Quran Allah lah bagi peringatan kepada kita. Ini yang Allah minta diceritakan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut, tuan-tuan. Okey. Kemudian di ujung ni, bal antum qaumun musrifun. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Apa perbuatan mereka sehingga mereka ini diberi gelaran oleh Allah kaum melampaui batas? Apa perbuatan mereka? Perbuatan mereka ialah mereka ini play victim, tuan-tuan. Mereka ni play victim, tahu tak? Macam mana ya? Ni antara yang kita boleh kumpul melalui ayat ni, tuan-tuan. Mereka ni sebenarnya play victim, sebab tu mereka ni melampaui batas. Orang yang melampau batas ni, tuan-tuan, tempat dia memang disediakan tempat yang buruk oleh Allah kepada mereka. Dan kalau orang yang melampaui batas ini, Allah gelarkan orang yang play victim ni antara orang-orang yang diberi gelaran sebagai pelampau batas. Tuan-tuan tengok, para rasul ini datang. Dia membawa pendidikan kepada tempat tersebut. Macam inilah, tuan-tuan. Kita ambil dari sudut yang luas sikit. Islam ni datang, dia membawa garis pemisah, tuan-tuan. Garis pemisah antara hak dan batil, betul kan? Ya, kadang-kadang benda tu tuan-tuan rasa, kalau Islam larang benda ni, jadi kita tinggalkan sepenuhnya. Tak juga. Islam suruh kita jadi berani, tapi pada tempat yang sesuai. Dan Islam suruh kita jadi takut, tapi pada tempat yang sesuai. Kalau salah, takutlah. Tapi kalau kita benar dan membawa ajaran yang benar, so kita kena berani. Kalau dulu kita takut, kita kena berani. Kena pertahankan agama, pertahankan keluarga. Jadi Allah letak satu garisan. Tapi kalau kau berada dalam keadaan yang salah, walaupun kau ni jenis pemberani, sebelum tu kau kena jadi takut pada waktu tertentu. Islam ni datang satu dengan garis pemisah. Okey, Islam tak menghalang kita cari rezeki, betul kan? Carilah duit, banyak mana pun tak apa. Tapi syarat dia kena cari rezeki yang halal. Betul ke tidak? Yang ini yang tidak dikendaki oleh orang-orang yang melanggar perintah Allah. Allah izinkan kita untuk untuk berkahwin, tak ada masalah. Untuk bersama dengan isteri, untuk persetubuhan, Allah izinkan, tak ada masalah. Syarat dia kena yang halal, kahwin dulu. Tak cukup satu, kahwin dua. Tak cukup dua, kahwin tiga. Tak cukup tiga, kahwin empat. Memang ada orang-orang orang lelaki yang dia punya keperluan dia tinggi. Ni kita tak payahlah cerita pasal benda tu kan. Jadi kalau orang jenis ni, jangan marah, tuan-tuan. Ini ialah fitrah yang Allah Ta'ala sediakan. So boleh Allah Ta'ala bagi kahwin sampai empat, Allah Ta'ala bagi, betul tak? Ataupun orang yang apa kita panggil lah, orang yang orang yang macam mana kita nak sebut, tuan-tuan? Allah izinkan, tapi dengan garisan tertentu, faham tak? Sama ada kau nak cari rezeki, sama ada kau suka pada perempuan, sama ada kau suka kau suka pada harta-harta ataupun benda-benda, pada kebun-kebun, suka sangat pada kebun, suka sangat pada menanam pokok dan sebagainya. Allah izinkan, tak ada masalah, tapi Allah letak satu garisan. Jadi yang ini yang selalunya ditolak, termasuk orang kafir Quraisy, tuan-tuan. Jadi sebab tu ayat ni turun pada mereka. Adakah untuk mereka saja? Tak, untuk kita hari ini pun sama.
Jadi bila para rasul itu datang dengan membawa satu garisan dalam agama, jadi apa yang mereka lihat, oh tak boleh ni sebab dia Islam ini akan menghalang perbuatan-perbuatan yang kita buat sebelum ni. Perbuatan-perbuatan buruk yang kita buat sebelum ni Islam datang untuk menghalang. Tujuannya apa? Islam nak mempertahankan orang yang selalu dianiaya dan sebagainya. Betul tuan-tuan? Biasanya Islam itulah kerja dia. Para rasul ataupun para ulama ni bagi garisan, jangan buat gitu, jangan buat gini sebab ini balasan dia gini, pernah terjadi Rasulullah dengan para sahabat gini. Jadi itu kerja para ulama untuk sampaikan. Tapi orang-orang yang melampau batas ni tuan-tuan, mereka tak nak terima Islam tu, tak nak terima Islam yang syumul tu sebab ni lah. Okey, kau nak semayang, no problem semayang, dia tak kisah pun. Orang-orang musuh Islam ni tuan-tuan, dia tak kisah tuan-tuan nak semayang siang malam pagi petang tunggu-tunggu, no problem, pergilah kau, dia kata, tak ada masalah. Ni orang-orang musuh-musuh Islam ni. Yang penting kau jangan kacau apa aku buat. Itu problem ni. Jadi Islam ni datang bukan sekadar agama ritual macam agama Hindu tuan-tuan. Agama Hindu ataupun agama-agama tertentu, dia datang dengan ritual tau. Baca ni. Oh, Islam bukan tu saja, jangan main-main. Islam ni datang dengan garis panduan. Betul ke tidak? Dia ada ritual dia. Ya, itu pun ritual tu pun kadang-kadang orang korupkan tuan-tuan. Yang Rasulullah tak buat pun dia buat juga. Islam bukan datang dengan agama, Islam ni bukan sekadar agama ritual. Islam ni agama yang praktikal tuan-tuan. Cara berfikir, cara bermuamalat, cara berperanan dalam masyarakat. Jadi orang yang jahat ni tuan-tuan, orang yang melampau batas ni, dia tak suka benda tu lah. Kalau setakat nak suruh semayang, boleh ya semayang, no problem. Tapi bila percaya kepada Allah, menyebabkan yakin pada Allah, Allah janji neraka syurga, benda ni kau jangan buat. Yang itu yang tak boleh. Yang itu yang tak boleh tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak kata kalau itu pembelajaran tentang uluhiyah lah ataupun asma wa sifat, itu kita pelajaran tauhid tuan-tuan. So itu antara benda yang kita bahaskan dalam ilmu tauhid. Kena percaya pada Allah dari semua sudut tuan-tuan. Jadi biasanya kalau apa yang dibawa oleh Islam ni, iblis akan nampakkan benda tu apa tahu? Akan nampak benda tu rugi ataupun akan nampakkan benda tu hambar. Contohnya macam bila kita jujur dalam perniagaan, betul tak? Jadi nampaknya macam sikit rugi tapi dia lupa jangka panjang benda itulah yang akan memberi kekayaan yang lebih, dan dalam jangka masa panjang keberkatan tu Allah Taala akan bagi. Tapi tak, iblis akan nampakkan benda tu hambar sikit je, ataupun kalau kau derma dekat orang kau akan menjadi kurang dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah hasutan daripada iblis tuan-tuan. Jadi dia akan nampakkan benda tu hambar. Tapi walaupun nampak benda tu rasa rugi dan rasa macam hambar, tapi tempatnya di syurga. Betul ke tidak? Dan begitu sebaliknya tuan-tuan. Orang akan marah bila dihalang untuk lakukan sesuatu yang dia sukai. Tapi sebenarnya bila kita hindarkan diri dari perbuatan yang buruk, tapi tempatnya nanti Allah Taala akan apa kita panggil? Allah Taala akan gantikan dengan syurga tuan-tuan. Tapi orang-orang ni dia jenis play victim. Dia tak tahu apa alasan nak bagi tahu pada para rasul. Rasul ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ayat selepas ni, tak minta apa pun dari kamu. Dan rasul ni pun tak suruh kamu turun daripada kamu tahta jabatan kamu, tak. Rasul ni datang kata ini adalah perintah Allah. Kau jadilah raja, tak ada masalah. Kau jadilah kedudukan yang ada pada tangan kau sekarang ni, kau peganglah kedudukan tu, tak ada masalah. Kami tak nak pun, dan tak payah pun bagi kami apa-apa jabatan ataupun upah dan sebagainya, tak payah. Kami datang, kami nak memberikan peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak ada point dia nak kutuk ataupun dia nak marah kepada Rasul yang datang ini. Akhirnya ada-adakan cerita. Sebab kamulah kami ni mendapat sial. Macam tu tuan-tuan. Sebab kamulah kami ni mendapat malang. Jadi dah tak ada benda, play victim pada benda-benda yang orang tak nampak. Jadi orang jenis ni tuan-tuan, mereka ni melampau batas. Tengok apa di ujung ayat ni, Allah Ta'ala memberi kecaman kepada mereka. Allah kata mereka ini bal antum, tengok ujung ayat ni tuan-tuan. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kamu ini, kata Allah Ta'ala, adalah kaum yang melampau batas. Kaum yang melampau batas. Apa yang mereka buat sehingga mereka melampaui batas? Mereka menolak ajakan Rasul, dalam masa yang sama mereka play victim. Konon-kononnya Rasul itu yang salah. Dan tak ada benda lagi nak cakap sebab Rasul tu tak buat sesuatu yang salah pada waktu tersebut. Jadi pura-puralah cari idea lain. So ideanya apa? Carilah apa-apa saja yang boleh dijadikan sebagai sebab untuk menyalahkan para rasul tersebut. Dalam konteks ayat tu apa tuan? Dalam konteks ayat tu
sebab kami ni apa kita panggil, sebab kami ni dapat malang, kamulah punya pasal. Jadi kalau sekarang ni mungkin benda tu tak ada, tapi dia apa tu, sebarkan berita-berita palsu, sebarkan berita-berita yang salah. Kalau tak ada, ambil gambar dan edit. Kan banyak kerja macam tu tuan edit gambar, ya, kemudian letak apa tu, apa kita panggil letakkan orang perempuan lain ke contohnya. Benda tu memang banyak berleluasa tuan-tuan. Bukan di tempat kita je, benda tu diajar oleh musuh-musuh Islam lah. Orang Malaysia ni tiru je sebenarnya. Kemudian apa ni, ambil gambar dan caption. Caption tu penting kan, caption tu. Ambil gambar, katalah tengah senyum ke apa ke, tapi dalam gambar tu caption dia tu sesuaikan dengan gambar seseorang tu tengah tersenyum, supaya orang yang membaca tu dapat gambaran bahawasanya orang yang dalam gambar tu merupakan seorang yang jahat dan sebagainya. Itu memang benda biasa tuan-tuan. Play victim, sebut benda-benda yang tak ada, diada-adakan, semata-mata apa tahu, semata-mata untuk mempertahankan apa yang sedang kita lakukan, keburukan ataupun kesalahan yang sedang kita lakukan. Jadi tuan-tuan, kita tak payah takut tuan-tuan. Sebab apa tak payah takut? Sebab kalau tuan-tuan baca Fatihah kan, Maliki Yaumiddin, ingat tak Maliki Yaumiddin? Apa makna Maliki Yaumiddin? Kalau tuan-tuan perhati makna Maliki Yaumiddin ni, tuan-tuan faham makna dia yang sebenar dan hayati ayat tu, hayati ayat Maliki Yaumiddin tu, tuan-tuan ada satu perasaan tau. Perasaan tu kalau tuan-tuan jahat ada perasaan lain, kalau tuan-tuan orang baik ada perasaan lain. Kalau orang jahat, dia akan insaf, dia kata nanti pada hari kiamat nanti Allah lah yang menjadi raja, Allah lah yang menjadi pemerintah, Allah ialah yang menjadi penentu. Betul tak? Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Jadi pada waktu itu tuan-tuan, boleh ke tuan-tuan rasuah kepada Allah? Tentulah tak boleh kan. Apa ni, begitu juga dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Tak apa, sebab Allah nanti yang akan mengadili. Sebab apa? Allah tu kita yakin dia Maha mengetahui. Dia tahu apa yang ada dekat dalam dada kita, dia tahu apa yang ada dekat dalam hati kita. Betul tuan-tuan Jadi waktu tu, ya Allah, Kau lah yang lebih mengetahui itu. Apa tu? Maknanya kita apa? Serahkan segalanya kepada Allah. Jadi Maliki Yaumiddin tu sebenarnya dia memang membantu kita untuk kita yakin, untuk kita berasa selesa. Ya, mati nanti tak payahlah risau sebab Allah lah yang jadi pengadilnya. Di hari kiamat nanti Allah lah yang jadi pengadilnya tuan-tuan. So kita balik tengok ke ayat kita. Kemudian kita sekali lagi kita terjemahkan. Ya, kemudian apa kita tengok teknikal. Okey, qalu, telah berkata para rasul itu, ta'irukum ma'akum. Ya, nasib malang ni kalimat yang sama, ta'ir ni bernasib malang ataupun kecelakaan kan. Ni digunakan yang sama juga Kecelakaan ataupun nasib malang itu sebenarnya bersama dengan kamu. Sebenarnya bersama dengan ni. Qalu ta'irukum. Ya, mereka telah berkata nasib malang itu bersama dengan kamu. Adakah jika kami beri peringatan kepada kamu, adakah jika kami beri peringatan kepada kamu, jika ni ada kan, okey, apa jawab dia? Kami pula yang membawa kebinasaan ataupun membawa malang ataupun membawa kecelakaan. Kami bagi peringatan, kami pula dapat kecelakaan tersebut. Jadi itu persoalan daripada para rasul tersebut. Kemudian Allah menyebut kat sini, bal antum qaumun musrifun. Bahkan kamu ini, ni saya rasa ni refer kepada para rasul itu yang berkata, kamu ni wahai orang kampung, benar-benar kaum yang melampaui batas. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Ini kata para rasul tersebut kepada orang-orang kampung tersebut. Okey tuan Okey, kita ambil satu rangkap. Ini tak payahlah sebab dia ada jim. Jim ni jaiz tuan-tuan sebenarnya. Jaiz ni maknanya kalau tuan-tuan baca Quran, berhenti pun okey, berhenti pun tak ada masalah, teruskan pun tak ada masalah. Dia tak sama macam sad lam ya dengan qaf lam ya. Nanti kita tengok ada tak. Ni sad lam ya kan, ni wasal lebih baik. Kalau jim ni jaiz, maknanya tuan-tuan berhenti ke tuan-tuan sambung ke tak ada masalah. Boleh belaka. Okay, kita tengok rangkap yang pertama dulu tuan-tuan. Qalu ta'irukum. Qalu, mereka telah berkata, ta'irukum ma'akum. Kecelakaan itu adalah bersama-sama dengan kamu. Qalu, mereka telah berkata, tuan-tuan. Ini merupakan kalimat fi'il. Betul tak? Okey, fi'il apa? Ada telah, ada mereka. Nampak ni? Fi'il apa tuan-tuan? Dia merupakan fi'il madhi. Nampak ni? Ada telah. Betul kan? Ada telah. So ini merupakan fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi, apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Kalau fi'il lah, tak kira lah fi'il madhi ke. Sikit.
Fi'il madhi ke mudhari' ke amar semua sama saja. Cari apa ganti nama dirinya. Ganti nama diri itu rujuk pada siapa dan tengok kalau ada maf'ulun bih ataupun tidak. Kita tengok qalu mereka telah berkata, ini fi'il kan? Fi'ilnya ialah fi'il madhi. Okey, ganti nama dirinya apa? Mereka ustaz. Okey, mereka ni rujuk pada siapa? Mereka ni rujuk kepada para rasul tersebut. Dia yang terlibat kat sini ada dua kumpulan saja tuan-tuan dalam cerita ni kan. Sama ada dia akan rujuk kepada para rasul itu atau rujuk kepada orang kampung. Betul kan? Dia ada dua je pihak yang terlibat. So, kat sini dia rujuk kepada siapa tuan-tuan? Dia rujuk kepada para rasul tersebut. Mereka lah yang berkata. Okey, apa kata mereka? Ta'irukum ma'akum. Ta'iru. Ta'iru ni maknanya ialah kebinasaan ataupun kecelakaan. So, ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. Kecelakaan ataupun kebinasaan ataupun kemalangan itu dia merupakan kalimat isim. Dalam masa yang sama, dia ini merupakan dua isim berpasangan. Dia ini ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Apa dia mudhaf dan mudhafun ilaih? Okey, saya nak jelaskan tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Tuan-tuan dengar dulu Mudhaf dan mudhafun ilaih ni tuan-tuan, dia sebenarnya ialah dua isim berpasangan kita sebut dalam pengajian kita di Al-Furqan . Dua isim berpasangan ni sebenarnya ada dua jenis tuan-tuan. Dua jenis. Kadang-kadang dia pasangan jenis yang pertama ialah pasangan zat dan sifat. Kadang-kadang dia pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih seperti mana yang kita jumpa dekat dalam ayat ni tuan-tuan. Jadi pasangan zat sifat dengan pasangan mudhaf mudhafun ilaih ni bezanya apa? Tapi dua-dua tu merupakan dua isim berpasangan. Isim ni dia dua kalimat tu kena isim, tapi isim yang kedua tu menjelaskan tentang isim yang pertama. Katalah kecelakaan tu pun kalimat isim, kamu tu pun kalimat isim. Saya nak bagi tuan-tuan satu contoh ibu sangat sedih dengan kecelakaan kamu, dengan kemalangan kamu atau dengan kebinasaan kamu. Ibu sangat sedih dengan kemalangan kamu. Jadi kemalangan tu merupakan kalimat isim, kamu tu pun merupakan kalimat isim juga. Jadi kamu tu kena ditambah dalam ayat itu sebab nak tunjukkan kemalangan siapa. Contohnya gini contohnya ditanya ibu bersedih dengan kemalangan siapa. Ibu bersedih dengan kemalangan siapa? Jadi jawapannya ibu bersedih dengan kemalangan kamu lah. Dia kemalangan ada katalah semua, tapi kemalangan ni tak habis. Saya bagi contoh lain boleh tuan-tuan. Saya bagi contoh lain mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham lah. Kemalangan ni bukanlah ada unsur-unsur apa kita panggil lah, unsur-unsur yang tak baik macam tu. Tapi nak guna contoh tu tak best, bagilah contoh yang ceria. Kalau contoh yang tak best ni jadi tak syok. So kita letak contoh yang lebih baik. Ahmad dia mencuci, ini contohnya yang paling standard saya selalu bagi. Ahmad dia mencuci baju sekolah. Ahmad dia mencuci baju kamu. Ahmad dia mencuci baju kamu. Ahmad dia mencuci baju kamu. Jadi sekarang ni baju kamu tu dua isim berpasangan. Dia dua isim berpasangan. Itu ialah pasangan sandar menyandar. Tapi kalau yang jadi pasangan zat sifat ni, Ahmad dia mencuci baju buruk. Ahmad dia mencuci baju baru. Ahmad dia mencuci baju cantik. Ahmad dia mencuci baju hitam. Jadi hitam, baru, buruk, cantik itu sifat tuan-tuan. Sifat kepada sesuatu, betul tak? Dia sifat dia apa? Sifat dia cantik. Sifat dia tinggi. Sifat dia apa? Sifat dia motor tu motor lama. Jadi lama, buruk itu adalah sifat sesuatu kan. Jadi itu kita panggil motor tu sebagai zat dia, buruk tu sebagai sifat dia, sama macam baju tadi. Kalau Ahmad dia cuci baju buruk, itu pasangan zat dan sifat baju dengan buruk tu. Tapi kalau Ahmad dia cuci baju kamu tu bukan sifat. Sifat ni buruk, cantik, tinggi, rendah kan, itu semua sifat. Tapi Ahmad dia cuci baju sekolah bukan sifat sekolah. Ahmad dia cuci baju ayah bukan sifat. Tapi ayah perlu kena ada dekat dalam rangkap tu, sekolah perlu kena ada dekat rangkap tu selepas kalimat baju tu. Sebab apa? Nak tunjukkan baju apa yang dicuci oleh si Ahmad tu. Jadi itu kita panggil dua isim berpasangan. Tapi dua isim berpasangan dalam ilmu nahwu ada dua jenis. Kadang-kadang dia merupakan pasangan zat dan sifat. Kadang-kadang dia merupakan pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ada dua cara tuan-tuan nak kenal pasti. Yang pertama cara makna dia, yang kedua cara teknikal dia. Cara teknikal ni tak lain tak bukan benda-benda yang terdapat dekat dalam kalimat itulah dari sudut alif lamnya ke apa ke. Okey, ini pasangan apa tuan-tuan? Pasangan zat dan sifat ke pasangan sandar menyandar? Sandar menyandar tu kita panggil mudhaf mudhafun ilaih Okey, ini ialah pasangan sandar menyandar saja. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Ni mudhaf, ni mudhafun ilaih.
Ya. Sebab apa Ustaz? Sebab kom ni kamu, dia bukannya gemuk, dia bukannya tinggi, dia bukannya pendek, dia bukan kalimat ni bukan kalimat yang berbentuk sifat sesuatu. Ini kan ganti nama diri. So automatik kita tahu Ustaz, ni dua isim berpasangan, ni pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Pasangan sandar menyandar sedia. So ta'iru ni merupakan kalimat isim, dia merupakan kalimat isim yang biasa ke atau yang ada gelaran dan fungsi. Dia merupakan isim yang apa? Isim yang ada isim biasa Kalau tuan-tuan tengok isim biasa ni, kalimat ujung dia boleh berubah. Boleh berubah baris. Dia boleh baca dengan ta'iru. Kat sini baca ta'iru kan. Tempat lain mungkin tuan-tuan akan baca ta'ira. Ya, kadang-kadang tempat lain tuan-tuan akan baca ta'iri. Okey, kenapa dia berubah Ustaz? Sebab ini merupakan isim biasa. Tuan-tuan boleh belajar kat mana tahu? Kalau peringkat yang kedua di sini. Kita belajar tentang isim. Peringkat yang kedua ni, peringkat kedua, diagram kedua tuan-tuan. Bila tuan-tuan belajar tentang isim, jadi kita akan jelaskan ada isim yang ada gelaran dan fungsi, ada isim biasa. Ta'iru tu isim biasa. Isim yang ada gelaran dan fungsi ni macam isim ganti nama diri, macam kom tu selepas pada kalimat ta'iru kan ada kom kan, kejap lagi kita ada kat sini. Ataupun isim yang mewakili orang-orang yang, ataupun isim tunjuk, zalika, tilka, hadha, hadhi, itu semua adalah isim tunjuk. Itu, ini, isim tanya, isim istifham tu. Apa tu, isim syarat dan sebagainya lah. Okey tuan-tuan, ini merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Tapi kalau ta'iru tu dia bukan isim-isim ni, dia ialah isim kat sini. Dia ialah isim yang boleh kita ubah-ubahkan baris hujung ni. Jadi ta'iru, ta'ira, ta'iri boleh kita ubah-ubah tuan-tuan. Tapi di sini kenapa dipilih ta'iru? Ada sebab dia. Okay, apa sebab dia? Okey, tuan-tuan dengar elok. Ini pelajaran peringkat ketiga tau. Mungkin tuan-tuan tak faham tapi saya nak sebut saja supaya tuan-tuan nampak apa penyebab dia. Jadi kalimat ni kalimat isim, kita baca di baris depan sebab apa? Okey, tuan-tuan kena pergi peringkat yang ketiga tau. Tengok ni diagram peringkat yang ketiga. Kalau tuan-tuan belum download, pergilah download dekat www.ustaznasar.com. Dia tadi ni kalau dia ta'iru, ni kalau dia ta'ira, ni kalau dia ta'iri. Okey, kalau isim yang ada gelaran dan fungsi yang tak boleh ubah-ubah macam allazi, macam ganti nama diri semua dekat sini. Itu kita panggil dalam peringkat yang ketiga, nanti saya besarkan supaya tuan-tuan nampak. Tu saya tulis Kalau dalam peringkat yang ketiga, kita tak panggil isim yang ada gelaran dan fungsi lagi tuan-tuan tahu. Kita panggil dia isim yang kebal, isim yang mabni. Kenapa kita panggil dia kebal Ustaz? Sebab dia tidak boleh ubah-ubah. Dia kebal. Kom lah mana tuan-tuan boleh tukar jadi komi, koma, komu, mana boleh Allazi, mana tuan-tuan boleh tukar jadi allazi, allaza, allazu, mana boleh Dia kalau allazi, allazi lah. So, itu ialah isim yang kita dalam peringkat yang ketiga ni, kita panggil dia isim yang kebal, isim yang mabni. Tapi isim yang kita boleh ubah-ubah baris, kita panggil dia isim mu'rab. Ni lawan kepada mabni tadi ialah mu'rab. Apa makna mu'rab Ustaz? Mu'rab artinya kita boleh ubah-ubahkan baris dia, nampak? Okey, dia boleh berubah kepada berapa jenis perubahan Ustaz? Dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Dia boleh berbaris depan, ta'iru, dia boleh berbaris atas, ta'ira, dia boleh berbaris bawah, ta'iri. Kadang-kadang ada juga pelajaran akal. Selain daripada ta'ira, apa lagi Ustaz yang boleh ubah? Semua banyak perkataan. Allahu, Allahi, Allah, kitabu, kitabi, kitaba, masjidu, masjidi, masjidah. Apa lagi? Semualah kalimat yang kita boleh ubah. Baitu, baiti, baita. Banyak kalimat-kalimat yang tuan-tuan boleh ubah. Tapi samalah macam kalimat ta'ira ni. Jadi ta'ira, ta'iri, ta'iru. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita nampak dekat dalam kalimah tu ta'iru ke ta'ira ke ta'iri. Nanti saya bawa tuan-tuan balik kat sini. Tuan-tuan nampak ta'iru ke ta'ira ke ta'iri? Tentulah ta'iru kan. Okey, sekarang kita cek kenapa kenapa kita baca dia ta'iru Jadi kat ta'iru kan, kat marfu' kan, ta'iru bukan ta'ira, bukan ta'iri, dia ta'iru. Okey. Sekarang ni tanda dia sedang berpangkat marfu'. Okay, kenapa kita panggil dia pangkat dia marfu'? Sebab Ustaz, sebab kita nampak tanda baris depan. Baris depan ni ialah tanda marfu', nampak? Kalau tuan-tuan nampak ta'ira, maknanya dia sedang berpangkat mansub. Kalau tuan-tuan nampak dia ta'iri, maknanya dia sedang berpangkat majrur. Jadi maknanya tuan-tuan, yang tuan-tuan nampak baris depan, baris atas, baris bawah ni, ini macam apa tau? Macam calit dekat polis punya bahu lah. Kalau tuan-tuan nampak satu calit, tuan-tuan tahu, dia ni pangkat dia lance corporal. Tuan-tuan nampak dua calit, Ustaz, saya tahu dia ni sedang berpangkat lance corporal penuh, corporal. Kalau tuan-tuan nampak tiga calit, Ustaz, dengan tanda dia tiga calit tu kita tahu dia sedang berpangkat sarjan. Jadi baris tu samalah lebih kurang konsep dia. Kalau tuan-tuan nampak di baris depan, Ustaz, dia ni sedang berpangkat marfu', Ustaz. Mana awak tahu tu tanda baris depan tu. Kalimat ni sedang berpangkat marfu'. Apa makna marfu', apa makna mansub, apa makna majrur? Tak payah fikir tuan-tuan. Saya pun tak tahu makna dia apa. Itu sekadar untuk tuan-tuan bezakan antara nama pangkat dan nama baris.
Mungkin adalah makna dia dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa lain, tapi apa, dalam bahasa Arab mungkin ada makna dia, tapi itu tak penting. Yang penting tuan-tuan tahu dia sedang berpangkat marfu' dan tanda marfu' dia di baris depan. Okey. Sekarang ni tanda marfu' ni ada 3 tuan-tuan. Kadang-kadang pakai dhammah macam tuan-tuan jumpa dekat dalam ta'iru tu. Kadang-kadang pakai waw, masih bila masih jamak muzakkar salim ataupun masih isim 5. Kadang-kadang Allah tak pakai baris depan, Allah pakai alif. Masih bila masih kalimat itu isim tapi isim yang musanna. Ni apa benda ni Ustaz? Nantilah kita bahas bila kita jumpa Okey, tuan-tuan dah tahu tanda marfu' dekat kalimah ta'iru tu Allah pakai dhammah baris depan Okay, apa penyebab dia pula tuan-tuan? Penyebab. Dalam konteks itu ni kita akan bahas tuan-tuan panjang pada peringkat yang ketiga kalau kalimat itu dia mendapat pangkat marfu' kerana dia merupakan mubtada. Kerana dia merupakan mubtada dalam konteks ayat itu mana tadi. Dia dapat pangkat baris depan sebab dia mubtada. Apa dia mubtada? Sebab tu saya suruh tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita belajar daripada awal. Itu peringkat ketiga tuan-tuan sebenarnya. Alright. Kum kamu ini merupakan kalimat isim, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi iaitu isim ganti nama diri. Ma'akum, ma'a bersama tuan-tuan Ini merupakan kalimat isim, ini ialah isim zaraf, zaraf tempat Apa zaraf? Nanti sampai masa kita bahaskan Kita kena tengok kita ni time juga ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang belum share tolong share sekarang tuan-tuan Yang belum share tolong share sekarang. Saya bagi tuan-tuan saya kira sampai 3. Bagi tuan-tuan masa 3 saat. 1 2 3. Share dekat FB tuan-tuan masing-masing dan buat janji dengan orang lain, sahabat-sahabat lain untuk bersama dengan kita pada pertemuan kita akan datang. Okay, adakah ini merupakan kalimat haraf? Haraf tanya. In jika ni ialah haraf syarat. Dzukirtum ini merupakan kalimat fa'il, ada kamu, ada telah. Fa'il apa yang ada telah? Fa'il madhi. Ya, okey. Kalau jumpa fa'il, kamu kan, ganti nama diri dalam ni apa? Kamu Ustaz. Kamu ni rujuk pada siapa? Kamu ni rujuk kepada diberi peringatan. Ni kamu diberi peringatan, ni rujuk kepada orang kampung. Ada maf'ulun bih tak? Tak ada sebab dia kalimat terakhir dalam rangkap tu. Bal antum qaumun musrifun. Ban ni merupakan kalimat haraf, dia sebenarnya merupakan kalimat haraf ataf penyambung cerita. Antum kamu ini merupakan kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, gelarannya isim ganti nama diri. Qaumun musrifun ni kalimat isim, ini pun kalimat isim. Ini merupakan kalimat isim, tanda isim dia ialah baris 2 ni. Baris 2. Okey. Musrifuna ini juga merupakan kalimat isim. Inilah isim jamak muzakkar salim. Dan dia pun sedang berpangkat marfu' juga. Tapi tanda marfu' dia bukan pakai dhammah macam ta'iru ni tahu tak? Dia tanda marfu' dia pakai waw nun dekat ujung ni. Kenapa Ustaz? Sebab dia jamak muzakkar salim. Apa benda jamak muzakkar salim tu Ustaz? Nantilah kita bahas bila sampai masanya tuan-tuan Tak boleh ajar banyak-banyak, kena sikit-sikit. Saya pun kan nak mengajar sangat pun, nak share dengan tuan-tuan Tak adalah pandai sangat pun So tuan-tuan terima kasih atas perhatian dan itulah benda-benda yang kita boleh bawa tadi dalam konteks ayat tu. Walaupun tuan-tuan rasa macam ayat tu pendek, saya dah baca dah berpuluh tahun dah Ustaz, tapi tak pernah saya nak tadabbur ayat tu yang pendek tu. Banyak benda. Islam datang dengan garisan pemisah antara halal dan haram. Yang tak suka benda tu ialah orang-orang yang sedang melakukan kejahatan. Sebab dah itu tak boleh buat, ni tak boleh buat. Jadi dia rasa Islam tu menghalang mereka. Tapi orang baik seronok sebab mereka dipertahankan. Kemudian yang haram tu dinampak elokkan oleh iblis tuan-tuan dan dia rasakan dia rasakan yang halal tu nampak macam hambar nampak macam tak best, tapi sebenarnya tempat dia di syurga. Begitulah sebaliknya tau. Dan memang orang akan halang apabila orang akan marah apabila dia dihalang untuk melakukan sesuatu buruk yang biasa dia lakukan dan menolak garisan suci itulah sebenarnya menolak garisan Islam yang Islam bawa tu sebenarnya yang membawa nasib malang pada seseorang. Sebab apa? Ujung dia nanti akan masuk neraka kalau dia tak sempat bertaubat. Tuan-tuan dan orang yang play victim ni tuan-tuan, orang ni sebenarnya termasuk dalam golongan orang yang melampau batas. Dia yang jahat, kadang-kadang dia cakap sesuatu pada seorang kan. Jadi apa yang dia cakap tu dia tak nak cerita. Dia cerita apa yang orang tu balas balik jawapan kat dia. Yang itu dicanangkan habis pada semua orang. Itu jangan katakan saya tuan-tuan. Semua orang pernah rasa benda tu apabila dia diperlakukan sedemikian rupa. Kadang seseorang terdatang provoke kita. Samalah macam wartawan-wartawan yang jahat ni. Wartawan ada yang baik, ada yang jahat tuan-tuan. Yang jahat ni tuan-tuan, dia provoke seseorang, dia tahu seseorang tu memang kuat akan melenting atakan menonton, jadi dia provoke. Bila dia provoke, apa yang dia cakap tu dia tak tulis. Yang dia tulis apa? Yang dia tulis ialah bila orang tu jawab balik. Bila orang tu yang itu dia tulis panjang kadang sampai satu muka habis. Jadi itulah orang yang jahat, play victim tuan-tuan. Play victim ataupun sengaja nak mencetuskan pergaduhan antara dua pihak. Orang ni semua melampau batas tuan-tuan. Dan tunggulah nanti Allah Taala akan balas dia dengan seburuk-buruk balasan.
Ya tuan-tuan So terima kasih atas perhatian dan jangan lupa nanti kita berjumpa di pertemuan yang akan datang dan ajakkan kawan join kelas kita petang-petang ni. Petang tak ada buat apa kan pukul 6 kan. Sambil-sambil minum kopi tu sambil dengar kita punya program insya-Allah So terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan insya-Allah kita berjumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.